Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup C3 ingin membentangkan tajuk FYP kami iaitu cermin automatik. Grup kami terdiri daripada saya, Muhammad Rizwan bin Zutimin, AA 190245, Syazlina binti Syabudin, AA 191746, dan Aina Najla binti Muhammad Nizam, AA 192163. Okey, untuk penyataan masalah, menurut kajian, manusia akan melihat penampilan diri mereka di cermin sekurang-kurangnya 3 kali sehari untuk memastikan penampilan diri mereka sentiasa kemas dan rapi untuk menjalani hari mereka seperti sedia kala. Oleh itu, di samping itu, keadaan meja solik yang tidak kemas serta barang-barang peribadi yang berselerak juga semestinya mempengaruhi mood seseorang itu untuk memulakan hari mereka. Oleh itu, pengguna kini memerlukan sebuah peranti ataupun teknologi yang dapat berfungsi dengan cekap dan memberikan mereka lebih banyak kemudahan dalam menguruskan rutin harian mereka. Oleh itu, salah satu penyelesaian yang optimis kepada masalah-masalah ini ialah dengan menghasilkan sebuah cermin automatik yang membolehkan pengguna mendapatkan sebuah cermin yang mampu menyalakan lampu LED serta membuka laci penyimpanan barang secara automatik dengan hanya menghasilkan sebarang bunyi. Projek ini semestinya mampu memberikan fungsi yang terbaik mengikut kemahuan pengguna yang sememangnya ingin memudahkan kehidupan harian mereka. Okey, untuk objektif kajian projek ini, yang pertama ialah kami ingin mencipta sebuah cermin automatik yang mampu menghidupkan lampu serta membuka ruang penyimpanan secara automatik. Yang kedua, kami memfabrikasikan sebuah cermin solid yang mempunyai ruang penyimpanan yang lebih banyak, yang lebih memudahkan pengguna untuk menyimpan barang mereka yang lebih banyak. Dan yang ketiga ialah kami ingin mencipta sebuah cermin solid yang menggunakan lampu LED, iaitu lampu LED yang menjimatkan tenaga. Okey, untuk skop kajian, yang pertama ialah projek ini bertujuan untuk meningkatkan keupayaan sebuah cermin atau lebih sekali lagi sebagai cermin automatik. Yang kedua, cermin automatik ini mampu untuk menghidupkan lampu LED dan membuka tempat simpanan barang ataupun dikenali sebagai drawer ataupun laci secara automatik apabila dikenakan sebarang bunyi seperti pengguna menepuk tangan mereka. Yang ketiga ialah projek ini akan dibina menggunakan kayu, komponen elektrik dan sebagainya. Yang keempat, kami merangka projek ini akan berukuran lebar 24 cm, panjang 36 cm dan tinggi cermin automatik ini ialah 40 cm. Dan akhir sekali, projek yang bakal kami inovasi ini boleh diletakkan di bilik tidur. Okey, untuk kepentingan kajian, yang pertama ialah kami ingin memastikan pengguna memperolehi cermin solid yang dapat memberikan cahaya pada tahap yang optimum di samping dapat menjimatkan tenaga. Yang kedua ialah kami ingin memastikan pengguna mendapat ruang penyimpanan barang peribadi mereka yang lebih seluas dan mencukupi untuk meletakkan barang-barang mereka. Yang ketiga ialah kami ingin memudahkan pengguna membuka lampu serta laci ruang penyimpanan mereka secara automatik dengan hanya menggunakan kaedah pengesanan bunyi seperti pengguna menepuk tangan mereka. Yang keempat dan yang terakhir, kami ingin menjimatkan kos pembinaan melalui kaedah penggunaan komponen yang menjimatkan tenaga seperti lampu LED. Hal ini kerana pengguna dapat menjimatkan wang ringgit mereka di samping dapat memberi dan menggunakan fungsi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan bin Zutimin. Saya akan membentangkan kajian literatur. Okey, untuk kajian literatur ini saya akan bincang tentang sejarah cermin solid. Okey, dari mana datangnya cermin solid tu? Okey, cermin solid yang biasa dapati pada masa ini adalah berasal daripada sebahagian perabot yang boleh dapati dalam
ruangan tidur wanita di Eropah pada abad ke-18. Secara amnya, meja solek ini digunakan oleh wanita untuk bersolek, merapikan diri serta digunakan untuk menyimpan barang-barangan kecantikan. Pada masa kini, bukan sahaja golongan bangsawan saja dapat memiliki cermin solek. Golongan-golongan biasa juga mampu untuk memiliki kerana harga yang murah serta bentuk yang pelbagai. Okey, konsep reka bentuk untuk cermin solek yang kami daripada kajian kami mendapati adalah ada dua jenis, iaitu konsep dia technical modern dan klasik modern. Untuk klasik modern, maksud dia adalah reka bentuk tradisional yang membenarkan dekorasi reka bentuk moden dipromosikan. Maksudnya, dalam klasik moden, mereka mementingkan reka bentuk daripada mereka punya fungsi. Manakala reka bentuk teknikal moden ialah mengetengahkan fungsi, fabrikasi dan bahan dalam setiap penghasilan secara diametrik. Maksudnya ia mementingkan fungsi daripada bentuk. Tadi yang klasik moden, mereka lebih mementingkan bentuk. Maksudnya mereka mementingkan ukiran, saiz. Tapi kalau technical modern ni dia mementingkan fungsi. Macam contohlah, satu rak tu dia letaklah laci, tapi dalam letak laci tu dia letak lagi macam cermin, holder, macam tu lah. Okey, komponen yang akan kami gunakan dalam kami punya projek adalah LED, microcontroller, cermin SATA, motor 12 volt dan sensor. Komponen-komponen ini digunakan untuk menyalakan LED secara automatik, secara automatik serta mengesan bunyi untuk menghidupkan cermin automatik kami tu. Okey, kami menggunakan sistem Arduino untuk menjalankan projek ini. Kami menggunakan sistem Arduino juga untuk membuat kelainan dalam cermin-cermin di luar sana. Okey, apa itu Arduino? Arduino adalah platform sumber terbuka yang digunakan untuk memprogramkan perkakasan penggunaan perisian. Papan Arduino terdiri daripada pengawal mikro, komponen elektronik lain yang dapat diprogramkan menggunakan percaraan Arduino untuk melakukan tugas yang berbeza. Arduino dilahirkan di reka bentuk interaksi Avia dan sejak itu digunakan dalam ribuan projek dan aplikasi. Tidak seperti pengawal mikro yang lain. Kodnya mudah dimuat di dalamnya. Ia tidak memerlukan perkakasan berasingan untuk memuat naik di dalamnya. Kod boleh dimuat dengan hanya menggunakan kabel USB. Kod akan disimpan di Arduino dan akan dijalankan sehingga kami akan memuat naik kod baru. Okey, maksudnya kat sini sistem Arduino ni sangat mudah. Kami hanya perlu membuat perisian iaitu pengaturcaraan bagaimana ia akan berfungsi. Jadi dari situ ia boleh diklasifikasikan sebagai mesra pengguna. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Aina Najla binti Muhammad Nizam. Nombor kad matrik AA 192163. Jadi saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Jadi pada metodologi kajian, terdapat carta ahli metodologi iaitu mula, lakaran reka bentuk projek, rekaja reka bentuk, uji kaji, analisis animasi serta tamat. Untuk carta ahli metodologi ini, ianya adalah keseluruhan untuk sepanjang projek yang kami akan buat, iaitu cermin automatik. Seterusnya adalah langkah-langkah kajian. Bagi merealisasikan projek ini, kami mengikut langkah-langkah ini, iaitu yang pertama membuat perbincangan dan memilih beberapa cadangan reka bentuk cermin automatik bersama penyelia. Tuan penyelia meminta kami untuk menetapkan lakaran yang paling kreatif dan bersesuaian untuk projek ini.
Setelah bentuk projek ini telah mencapai kata putus, lakaran keseluruhan dilakukan yang disertakan dengan ukuran yang spesifikasi supaya proses selanjutnya berjalan dengan lancar. Seterusnya adalah menyenaraikan peralatan dan komponen-komponen yang akan digunakan sepanjang proses penghasilan projek dijalankan agar dapat membuat proses pemilihan barang yang berkualiti dan bersesuaian projek. Seterusnya adalah mencari tempat pembelian komponen yang paling jimat sama ada melalui atas talian maupun kedai peralatan yang terdekat ataupun menggunakan peralatan yang sedia ada di rumah dan memulakan proses pengukuran mengikut skop yang ditetapkan. Seterusnya adalah proses pembuatan dan pemasangan akan dilakukan dengan menggunakan penggabungan setiap komponen bagi mencapai produk yang berkualiti. Seterusnya adalah cermin automatik ini diuji untuk mengenal pasti kesemua kelemahan serta tahap keberkesanan pengesan bunyi pada cermin ini. Yang terakhir adalah menulis laporan lengkap sebelum membuat pembentangan kepada panel dan pada akhir semester. Seterusnya adalah lakaran reka bentuk. Lakaran yang dibuat adalah berdasarkan idea daripada sumber internet serta contoh-contoh perabot automatik yang telah direka. Tidak dilupakan juga objektif projek ini. Bagi memastikan lakaran ini berjaya, terdapat beberapa pilihan lakaran yang sesuai dengan projek sebenar untuk dipilih. Beberapa faktor utama telah diambil kira ketika lakaran dibuat. Antaranya adalah saiz objek, fabrik, kos bahan yang akan diguna pakai serta konsep yang moden dan minimalis. Seterusnya adalah reka bentuk. Kajian reka bentuk mempunyai 5 iaitu kos, pemilihan bahan, saiz, fungsi serta keselamatan. Untuk kos, kami cuba untuk meminimumkan kesemua bahan yang digunakan supaya individu mampu untuk memiliki. Seterusnya adalah pemilihan bahan. Bahan yang dipilih tidak mudah karat, tidak mudah dimakan oleh serangga seperti anak-anak kerana projek ini berasaskan kayu. Pemilihan bahan juga adalah ringan dan menjimatkan elektrik. Seterusnya adalah saiz. Saiz dan ukuran yang universal. Saiz yang ditetapkan adalah untuk memudahkan cermin automatik ini diletakkan di semua tempat di dalam rumah anda. Seterusnya adalah fungsi. Fungsi cermin automatik ini haruslah berfungsi seperti yang dirancang iaitu dapat menyalakan lampu LED dengan baik, dapat membuka dan menutup laci secara automatik dengan deria bunyi tepukan serta dapat memberi ruang yang cukup untuk menyimpan alatan solid dan barang perhiasan individu. Seterusnya adalah keselamatan reka bentuk dan fungsi pada laci automatik ini tidak akan membahayakan pengguna sekiranya ia diletakkan pada tempat yang selamat dan digunakan dengan cara yang betul. Seterusnya adalah ini yang terakhir iaitu penghasilan projek. Setelah selesai membina cermin automatik, ia akan diuji terlebih dahulu bagi mengetahui keputusan sama ada lampu LED yang dipasang berfungsi dengan baik dan laci-laci dapat dibuka dengan tutup apabila mendengar deria tepukan. Memandangkan lampu LED ini banyak tonal warna, kami membuat keputusan untuk memasang tonal warna putih iaitu LED Super Bright iaitu mempunyai 12 volt berbanding warna lain kerana cahaya putih tidak akan menjejaskan warna sesuatu barang serta mempunyai lampu yang paling cerah. Justeru pemilihan barangan elektronik yang akan kami gunakan untuk membuka laci secara automatik adalah Sound Detector Sensor Module with Amplifier LM393. Seterusnya adalah apabila cermin automatik sudah mencapai objektif yang dikehendaki, produk ini akan ditempatkan di dalam satu bilik untuk kegunaan seseorang. Jadi melalui cara ini mereka akan mempunyai tempat penyimpanan alat solid yang lebih teratur. Tambahan, mereka juga akan mendapat cahaya yang optimum daripada lampu LED dan pada cermin. Uji kaji dengan menggunakan aplikasi SolidWorks Motion dan SolidWorks Simulation bagi tujuan animasi dan analisis tekanan yang akan dikenakan.